Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Al-Zaman, berteman rakan tugas Hafiz Rosli dalam Awani Pagi Norma Baharu bersiaran daripada rumah, yang mana kami akan bawakan kepada anda berita-berita, cerita-cerita yang menular di sekeliling kita ini dalam dan juga luar negara, merangkumi pelbagai perkara sukan, ekonomi, politik, isu-isu semasa sudah semestinya tumpuan kepada COVID-19. Dan ketika mana hari ini, Hafizi, sebenarnya angka kes positif di seluruh dunia telah pun mencecah 93.63 juta kes. Ia satu angka yang begitu mengerikan untuk pandemik COVID-19 pada abad ini, dan angka kematian juga seluruh dunia pada hari ini telah pun mencecah kepada 2 juta kes di seluruh dunia. Dan kita masih lagi ternanti-nanti vaksin sama ada ia berkesan ataupun tidak, sama ada ia mampu memutuskan rantai jangkitan COVID-19 dan adakah ia mampu bertahan untuk berapa ketika. Itu adalah angka positif dan juga angka kematian di seluruh dunia. Tapi sebelum itu kita nak pergi dahulu kepada angka kes positif di Malaysia. Apa cerita dia, Hafizi? Ya, kita melihat kepada isu COVID-19 di negara kita, angka ataupun statistik jangkitan COVID-19 masih lagi pada 4 digit, iaitu semalam saja lebih daripada 3,000, sejak beberapa hari juga nampaknya masih lagi melebihi 3,000, iaitu semalam mencatatkan 3,211 kes baru dan 8 kematian dilaporkan semalam. Dan ini penjelasan daripada Datuk Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, yang dalam kenyataannya berkata daripada 3,211 kes itu sebanyak 3,206 merupakan penularan tempatan, manakala 5 adalah kes import, dan jumlah keseluruhan kumulatif kes positif COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 151,066 kes. Dan beliau juga maklumkan antara negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah di negeri Selangor dan juga beberapa negeri lain termasuk di Kuala Lumpur, di Johor dan juga beberapa negeri lain seperti Melaka dan juga Pulau Pinang juga mencatatkan jumlah kes COVID-19 yang tinggi. Itu kita melihat kepada penularan COVID-19 dalam negara kita, Fizi. Dan satu lagi perkembangan yang kita nak bawakan adalah mengenai bagaimana kesiapsiagaan KKM untuk mendepani dengan ramai pesakit-pesakit COVID-19 yang difahamkan jumlah pesakit yang ataupun jumlah jangkitan yang masih lagi aktif pada ketika ini adalah lebih daripada 30,000. Semestinya ia menyukarkan KKM ataupun perkhidmatan kesihatan kita untuk menyediakan tempat dan juga ruang untuk meletakkan pesakit-pesakit ini dan juga untuk merawat pesakit-pesakit ini. Jadi ada kolaborasi dan mungkin ada kerjasama antara pihak hospital swasta. Apa perinciannya, Fizi? Silakan. Okey, semalam Tan Sri Dr. Nur Hisham dan juga telah pun mengeluarkan satu kenyataan bersama dengan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali, yang telah pun menyatakan bahawa KKM akan mengadakan perbincangan dengan lebih lanjut bersama dengan Persatuan Hospital Swasta Malaysia APHM serta pemegang lesen hospital swasta dalam masa terdekat untuk pengurusan pesakit COVID-19 di hospital. Beliau berkata KKM akan meneliti beberapa isu serta kebimbangan yang telah dibangkitkan oleh pihak APHM dalam satu perbincangan awal yang turut disertai oleh pakar klinikal pelbagai bidang KKM pada 13 Januari lalu. Kalau Hafizi, kita imbas balik PKP ni, antara kuasa yang diberikan oleh dalam PKP kepada kerajaan adalah kerajaan melalui lantikan Jadi Pertuan Agong juga telah pun boleh untuk orang kata menggunakan kapasiti tenaga kerja, tempat, kawasan. Itu antara perkara-perkara di bawah ordinan darurat, dan kita lihat kerjasama ini juga perlu antara hospital swasta dan juga kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19, yang mana nilai R0 kita berada pada 1.1 hingga 1.2 dan kita harus kurangkan nilai R0 itu kepada 1.0. Jika tidak, pada bulan Mei kita akan berhadapan dengan 8,000 kes COVID-19 harian. Dan dalam masa yang sama, mengulas lanjut, Datuk Dr. Nur Azmi juga menyatakan secara dasarnya pihak APHM yang mewakili pihak hospital swasta telah menyatakan hasrat untuk berganding bahu dan bersedia merawat pesakit COVID-19 di fasiliti masing-masing. Dan kata beliau, saya berpuas hati dengan perbincangan semangat kolaborasi serta solidariti ditunjukkan oleh semua pihak dalam mesyuarat tersebut. Dan Dr. Azmi pada peringkat awal menyatakan bahawa KKM setuju
untuk rawatan pesakit COVID-19 di fasiliti kerajaan, namun pada masa sama kementerian tidak pernah menghalang mana-mana hospital swasta untuk menawarkan perkhidmatan rawatan bagi pesakit COVID-19. Jadi inilah semangat soliditi yang kita mahukan daripada semua pihak, swasta, awam, kesemuanya. Sekiranya kita boleh memberikan bantuan kepada petugas persadapan, itu sudah pasti satu semangat yang cukup besar dan juga kuat kita tunjukkan bersama-sama dalam masa kita mahu memastikan bahawa rantaian jangkitan COVID-19 ini dapat kita putuskan supaya kita dapat menjalani kehidupan lebih normal pada tahun 2021 ini, Hafizi. Betul, dan dalam masa yang sama kita juga melihat kepada perkembangan vaksin COVID-19 yang kabarnya vaksin yang paling awal sekali akan sampai pada seawal Februari, iaitu kita sudah pasti akan memberi keutamaan kepada petugas Barisan Harapan dan kemudian akan berikan kepada golongan yang rentan ataupun warga emas, dan kemudian barulah kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Dan ini satu lagi perkembangan, iaitu kita melihat kepada mungkin vaksin ini akan mula diagihkan pada Februari apabila vaksin itu sampai ke Malaysia nanti, dan kerajaan juga telah pun mengambil langkah awal untuk menyediakan mungkin satu platform untuk orang ramai mendaftar terlebih awal dahulu bagi mendapatkan suntikan vaksin ini, kerana kita tahu program vaksinasi di setiap negara-negara di luar sana prosesnya mengambil masa yang agak lama, kerana kita di Malaysia saja mensasarkan untuk memberikan vaksin secara percuma kepada lebih daripada 82 ataupun 83% rakyat Malaysia, ataupun bersama dengan 27 juta rakyat Malaysia. Jadi sekaligus satu proses yang makan masa yang agak lama, dan setiap orang pula akan disuntik sebanyak 2 dos. Dan ini perinciannya, iaitu pendaftaran suntikan vaksin COVID-19 untuk rakyat Malaysia akan dibuka melalui 3 fasa tidak lama lagi, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata. Malaysia meletakkan sasaran 70% daripada keseluruhan populasi negara bagi pembentukan imuniti kelompok di bawah Pelan Imunisasi Kebangsaan bagi penyakit COVID-19 2021, dan Adham berkata vaksin Pfizer-BioNTech yang akan diterima Malaysia akhir bulan Februari depan itu sebelum ini mendapat kelulusan bersyarat daripada Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA. Dan banyak pakar yang melihat perkembangan vaksin ini adalah satu perkembangan yang sangat baik sekali. Namun kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai masyarakat yang terdedah kepada risiko-risiko jangkitan ini, janganlah kita alpa dan janganlah kita bersonok lebih kerana kita sudah tahu vaksin sudah ada. Tidak. Kerana vaksin ini kita tahu perlu lagi menjalani dari segi ujiannya, begitu juga dari segi bagaimana keberkesanan dan keselamatannya. Jadi mungkin ada setengah vaksin ini lebih daripada 90% keberkesanannya, namun ada juga risiko ia tidak berkesan dan juga tidak selamat digunakan. Itu akan diperincikan oleh kerajaan, dan kerajaan juga akan memperincikan kepada kita bagaimana agaknya dari segi perkembangan vaksin itu sendiri, PZ. Ya, betul apa yang Hafizi kata. Sebab apa? Sebab saya ingin memetik kata-kata daripada pengarah program kecemasan WHO Dr. Michael Ryan yang menyatakan bahawa sebenarnya kes-kes jangkitan COVID-19 yang meningkat sejak kebelakangan ini bukan sahaja di Malaysia, malah di negara-negara lain. Walaupun terdapat wujudnya mutasi baru COVID-19, kes jangkitan meningkat adalah disebabkan oleh ketidakpatuhan SOP dalam kalangan masyarakat. Kita buat SOP, kita laksanakan beberapa langkah pencegahan, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, amalan kebersihan, basuh tangan, hand sanitizer dan sebagainya. Tapi kalau kita tak patuh SOP, jadi keputusannya adalah angka jangkitan COVID-19 itu akan meningkat. Kita akan dijangkiti oleh virus berkenaan sekiranya kita tidak berhati-hati dan kita tidak mengamalkan apa yang telah ditetapkan oleh WHO, MKN, KKM untuk membantu mereka menangani jangkitan COVID-19. Jadi mutasi baru COVID-19 jadi kesan itu betul, ia mempunyai orang kata mempunyai jangkitan penularan, kadar penularan yang begitu tinggi. Tapi masalahnya sekarang adalah kesan dia masih lagi tidak dapat ketahui. Itu apa yang dikatakan oleh Dr. Michael Ryan. Dalam masa yang sama, kes-kes jangkitan COVID-19 yang meningkat ni adalah sebabkan orang ramai sendiri yang tak patuh SOP, pergi bercuti dan sebagainya, tidak patuh kepada penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka. Itu antara perkara-perkara yang menyumbang. Jadi sementara kita nak menunggu vaksin COVID-19, ya ada beberapa negara Eropah lain, Amerika Syarikat telah pun memvaksinasi, tapi apa yang kita lihat sekarang ni di Malaysia, kita masih lagi belum dapat vaksin COVID-19, paling lewat pun Februari.
masa itu semakin dekat, tapi dalam masa yang sama kita masih perlu hidup dengan SOP ini. Kerana apa? Kerana keberkesanan vaksin COVID-19 ini kita tak tahu berapa lama dia berkesan. Kalau dah disuntik kepada kita, berapa lama dia boleh bertahan, berapa lama dia boleh beri imuniti kepada badan kita untuk lindungi kita daripada virus. Dan dalam banyak vaksin COVID-19 yang ada pula, sudah pasti ada beberapa perkara yang menjadi isu apabila vaksin itu diberikan. Antaranya contohnya di Brazil sekarang ini ada pihak yang menolak vaksin daripada China, hanya mahukan vaksin yang dibuat oleh US dan sebagainya. Jadi antara perkara-perkara yang masih lagi belum kita dapat perincikan, belum kita dapat terjemahkan melalui MOSTI yang harus memberikan penjelasan yang lebih baik sekiranya terdapat diskriminasi vaksin dalam kalangan rakyat kita juga. Itu antara menjadi perkara-perkara yang kita bimbangkan apabila vaksin akan diterima nanti. Dan dalam masa yang sama, kalau selain daripada perkembangan mengenai vaksin COVID-19 ni, sudah pasti kami mahu bawakan kepada anda apa paparan muka hadapan akhbar tempatan hari ini. Jadi kita nak pergi kepada berita harian. Berita harian apa cerita, Fizi? Ya, betul. Tadi Fizi dah cakap mengenai vaksin ini, sementara kita nak menunggu kepada vaksin untuk kita mendapatkan dari segi untuk kekebalan badan kita. Jadi kerajaan juga perlu melaksanakan beberapa pelaksanaan seperti PKP dan sebagainya untuk kita menghalang lebih banyak lagi penularan ataupun jangkitan dalam komuniti kita. Jadi dengan itu PKP 2.0 telah pun dijalankan menjelang hari Rabu yang lalu, dan kerajaan juga sebelum ini telah pun memberikan kelonggaran selama 3 hari kata saja, 3 hari untuk mungkin ada mereka yang terkandas di kampung dan juga di kawasan-kawasan lain untuk pulang. Dan pada hari ini kerajaan akan mengetatkan lagi penguatkuasaan dari segi SJR dan sebagainya, dan ini yang dipaparkan di muka hadapan berita harian. Tiada lagi kompromi. Polis Diraja Malaysia tidak akan berkompromi lagi terhadap individu yang didapati gagal mematuhi peraturan ataupun prosedur operasi standard SOP khusus yang membabitkan pergerakan merentas negeri dan juga daerah. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri. Ya. Dan semalam, dalam masa yang sama juga semalam kalau kita lihat 6 negeri sebelum ni dah jalani perintah kawalan pergerakan PKP. Betul. Tak boleh keluar rumah, tak boleh buat suka-suka hati, semua kena ada dalam rumah saja. Dan kita akan disertai oleh satu lagi negeri pada hari ini, yang mana 16 Januari sehinggalah 26 Januari ini Kelantan akan menjadi negeri yang ke-7 untuk melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi dalam erti kata lain, negeri itu juga akan menyertai 6 negeri lain, KL, Sabah, Selangor dan Pulau Pinang, Melaka, banyak lagi negeri-negeri yang dilaksanakan PKP. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan bahawa tindakan itu dilakukan atas nasihat daripada KKM sendiri susulan peningkatan jangkitan COVID-19 di negeri itu sejak daripada 14 hari yang lepas. Dan KKM juga melaporkan peningkatan kes mendadak kluster dan juga komuniti di seluruh Kelantan ketika ini. Dan sehingga 14 Januari, jumlah kes kumulatif di Kelantan adalah 1,649 kes direkodkan. Sejak daripada 10 Januari, purata kes harian meningkat sekitar 80 hingga 100 kes sehari. Manakala kes aktif turut meningkat mendadak kepada 328 kepada 891 kes. Dan KKM turut mengesahkan 90% daerah di negeri itu kini berada dalam zon merah dan juga jingga. Katanya semua garis panduan dan juga SOP berkaitan dengan PKP diumumkan pada Selasa juga adalah terpakai. Jadi segala SOP yang telah dilakukan oleh KKM kepada 6 negeri sebelum ini dalam pelaksanaan PKP juga akan turut terpakai kepada negeri Kelantan. Jadi kepada anda yang berada di negeri Kelantan, patuhlah kepada PKP. Dan mungkin kita juga akan mendengar keputusan daripada MKN sendiri yang memberi sedikit kelonggaran untuk 3 hari seperti yang dibuat kepada 6 negeri untuk mereka lebih bersedia dengan segala kelengkapan, makanan-makanan asas dan sebagainya. Betul, dan anda boleh saksikan juga ada pakar-pakar kesihatan yang mengatakan ataupun yang memberikan penjelasan mengapa PKP ini dalam masa 2 minggu tidak cukup, tempoh 2 minggu itu tidak cukup. Dan pelbagai ulasan-ulasan anda boleh saksikan di paparan skrin anda sekarang, begitu juga di laman web kami di astroawani.com anda akan dapat penjelasan, barulah anda boleh membuat
penjelasan kepada sanak saudara dan juga rakan-rakan. Mungkin 2 minggu ini PKP ini tidak cukup dan sebagainya. Dan satu lagi kita nak bawakan perincian, iaitu mengenai pelajar-pelajar sekolah yang akan memasuki sekolah menjelang hujung bulan ini dan sebagainya. Dan kita tahu juga gunting rambut ataupun kedai gunting rambut tutup busy So semestinya mereka ni akan datang ke sekolah dengan berambut panjang dan sebagainya, dan kami juga mungkin akan berambut panjang secara langsung daripada rumah ni, nanti saksikan rambut busy afro katanya. Betul tu. Kalau kita lihat gunting rambut sebenarnya belum boleh dibuka, pelajar boleh ke sekolah dengan berambut panjang. Jadi lepas ni busy dekat sekolah tu macam-macam fashion lah pelajar kita boleh buat. Sukalah Messi. Okey, itu perincian-perinciannya antara yang kita ingin kongsikan. Dan satu lagi, ketika ramai pesakit-pesakit COVID-19 ditempatkan di MAEP Square contohnya, anda boleh saksikan visual yang kita akan mainkan sekejap saja lagi ni. Visual ini kita tengok kemeriahan di MAEP itu sendiri, bagaimana mereka meluangkan masa yang mereka ada untuk bersenam dan juga bergerak-gerak. Ini satu senaman yang agak bagus juga. Kalau Fizi boleh buat kat depan kamera sana, Fizi, try buat sikit. Tak boleh lah, sebab yang buat senaman tu sebenarnya diajar oleh petugas barisan hadapan dekat MAEP. Yang kita ni sekadar bagi tahu lah orang ramai yang sebenarnya ada aktiviti-aktiviti lain selain daripada di kuarantin. Pesakit COVID-19 tu ada aktiviti lain juga yang dibuat. Jadi kita saksikan video ini sebelum kita berhenti rehat seketika. Tadi nak tengok apa? Drama berganda-ganda. Diana Jeffrey, anak orang kaya. Satu-satunya perempuan pula tu. I pun tanggungjawab ni. Campur kerja apa? Sampai ke anak cucu kamu. Bagi penyepit. Aku nak berteruskan pertunangan kau dengan Luqman, bukan dengan Hakim. Kau faham? Semua benda ni terjadi angkara kau atau perempuan. Bapa aku datang rumah kau, dia tikam kau. Kemudian dia dah bakar rumah ni. Best kan? Cerita aku. Drama-drama terbaik hanya di Astro. Kita kini berada dalam fasa memerangi gelombang ketiga COVID-19. Tanggungjawab dan disiplin mesti berada di tahap yang paling tinggi. Janganlah keluar jika tiada urusan yang penting. Kita mampu meratakan lengkung COVID-19 ini. Masuk 500, besok dapat RM5,000. Tu besar tu. Kalau ramai percaya kita macam ni, cepatlah kita kaya. Jadilah pelabur yang bijak. Jangan melabur dalam sesuatu yang indah kabar dari rupa. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Security Malaysia dan Investmart. Baik, Baik, ini satu berita yang baru kami terima. Ia satu berita yang mengejutkan yang mana Ketua Hakim Negara Ketua Hakim Negara disahkan positif COVID-19. Dr. Muhammad Saleh Abbas disahkan positif COVID-19, dan berita yang baru saja kami terima pada awal pagi ini adalah Tun Muhammad Saleh Abbas telah pun tiada. Ia dimaklumkan sendiri oleh ahli keluarganya, yang mana kalau kita lihat saya bacakan kenyataan yang dikeluarkan di Twitter yang dikongsikan di laman media sosial Twitter
iaitu saya Hajah Natrah binti Muhammad Saleh dan Haji Nur Razak bin Ismail Persiaran Bukit Setiawasa dengan amat duka cita menyatakan bahawa ayahanda kami Tun Muhammad Saleh bin Abbas telah kembali ke rahmatullah pada pukul 3.20 pagi pada Sabtu 16 Januari 2021 dan menurutnya dalam bahasa Inggeris, may Allah forgive him and place him amongst the righteous, may Allah reward him with the Jannatul Firdaus. Dan ini yang dikongsikan di laman media sosial Twitter oleh ahli keluarga Tun Royham Tun Dr. Muhammad Saleh Abbas. Dan kalau kita lihat sehari sebelum ini semalam bekas Ketua Hakim Negara ini telah pun disahkan positif COVID-19. Namun perincian berkenaan dengan punca kematian Royham masih lagi belum kami dapat sahkan. Yang kami dapat sahkan adalah semalam Royham telah pun dijangkiti oleh jangkitan COVID-19, yang mana kenyataan itu dikeluarkan oleh Presiden juga Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad Abdul Aziz Peru Muhammad, yang menyatakan bahawa sedang dirawat di unit rawat terapi ICU seperti Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu dan berada dalam keadaan stabil daripada mulanya pada semalam. Namun ini berita yang dukacitakan untuk pagi ini yang kami dapat kongsikan kepada anda, Hafizi. Betul, dan apapun kita akan membawakan perkembangan selanjutnya dalam bulletin-bulletin awani yang seterusnya. Dan mungkin Fizi kita teruskan kepada kita punya perbincangan ataupun kita punya update terkini mengenai mangsa banjir yang dipindahkan ke PPS dan sebagainya. Dan ketika ini melalui tinjauan kami di Info Bencana JKM di portal dia, iaitu 4 negeri masih lagi terkesan dengan banjir, iaitu melibatkan negeri Pahang, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Dan Pahang masih lagi mencatatkan jumlah mangsa yang tertinggi, iaitu melibatkan 5,913 mangsa, diikuti dengan negeri Sarawak dengan 4,174 mangsa. Ada pertambahan kes di Sarawak itu, ataupun ada pertambahan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS di Sarawak. Begitu juga di Sabah, sebanyak 197 mangsa masih lagi berada di 49 PPS ataupun 5 PPS. Dan di Johor hanya 93 mangsa dan 2 sahaja PPS masih lagi dibuka. Dan semalam juga kita menyaksikan Met Malaysia Jabatan Meteorologi mengeluarkan amaran cuaca buruk, hujan berterusan sehingga esok untuk beberapa negeri termasuk di Sabah dan juga Sarawak. Dan kita juga bakal menyaksikan sekiranya hujan lebat ini berterusan, mungkin keadaan banjir di sana akan lebih kronik dan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS juga akan bertambah, Fizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama, kepada anda yang setelah pun membeli kereta anda pada tahun 2020 disebabkan oleh ada pengecualian cukai jualan yang diberikan. Jadi ramailah yang membeli, yang lihat kereta, survey-survey cuci mata dan sebagainya untuk memiliki kenderaan baru, nak bertukar daripada yang lama kepada baru. Tapi ini berita yang agak sedikit orang kata mengecewakanlah kepada mereka yang telah pun memberi kereta dan dalam tempoh menunggu. Kerana apa? Kerana Toyota dan juga Honda hentikan operasi kilang di Malaysia ini. Dua syarikat automotif dunia, Toyota dan juga Honda, telah pun menutup sementara operasi di beberapa kilang di Malaysia sempena dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk membendung penularan COVID-19. Memetik laporan Nikkei Asia yang menyatakan bahawa Toyota menghentikan dan juga kilang pemasangan pada Khamis lalu, manakala Honda pula tangguhkan pengeluaran kenderaan membabitkan 2 kilang pada hari Rabu yang lepas. Dan keputusan untuk membuka semula kilang Toyota akan diputuskan kemudian. Bagi kilang Honda pula, sebuah kilang membuat kenderaan 2 roda manakala kilang lain menghasilkan kenderaan 4 roda, dan kilang itu merancang untuk menangguhkan operasi sehingga 26 Januari depan. Dan pada tahun 2019, Toyota keluarkan 61,000 kenderaan termasuk model seperti Yaris, Hilux dan sebagainya. Namun kapasiti pengeluaran Honda mencecah 300,000 bagi kenderaan 2 roda, 100,000 bagi kenderaan 4 roda seperti kenderaan sedan, Honda Civic dan juga Honda Accord. Jadi kepada mereka yang tengah tunggu kereta anda, jadi mungkin akan memakan masa lebih lama lagi. Dan dalam masa yang sama juga, apabila penutupan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dibuat, kita bimbang sekiranya syarikat-syarikat seperti syarikat-syarikat besar, pelabur-pelabur asing yang datang di Malaysia ini yang berkilang dan sebagainya, kita bimbang sekiranya mereka terpaksa menutup operasi mereka. Ini akan menjejaskan mereka dan melihat kepada orang kata persekitaran perniagaan yang tidak baik dan juga tidak selamat di Malaysia. Kita bimbang sekiranya mereka terpaksa menutup lagi perusahaan mereka dan menjejaskan
perniagaan mereka sendiri dan dalam masa yang sama kita bimbang sekiranya rakyat kita yang bekerja di syarikat-syarikat besar ini juga akan terkesan akibat daripada penutupan perintah kawalan pergerakan PKP ini. Jadi mungkin kerajaan boleh melihat kepada sama ada meneliti semula SOP-SOP yang mana operasi-operasi ataupun perkhidmatan-perkhidmatan penting yang boleh dikeluarkan, yang boleh diberjalankan operasi mereka ataupun tidak. Jadi untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup apabila syarikat-syarikat ini besar, ini terpaksa ditutup, sudah pasti akan menjejakkan ribuan rakyat yang bekerja di syarikat-syarikat berkenaan, Hafizi. Dan kemenisitan ekonomi yang kita hadapi pada ketika ini, begitu juga dengan perintah kawalan pergerakan yang kita laksanakan pada ketika ini, sedikit sebanyak akan memberikan sentimen kepada pelabur, akan menjejaskan sentimen kepada pelabur ini untuk mereka terus melabur di sini dan sebagainya, di samping dengan ketidakstabilan politik yang kita lihat pada ketika ini. Mungkin ada percaturan antara ahli politik dan sebagainya, kemelut ahli politik dan sebagainya, itu sedikit sebanyak akan menjejaskan dari segi pelabur antarabangsa untuk datang melabur ke sini. Dan dalam masa sama kita bercakap mengenai isu politik di Fizi sebenarnya. Sejak kebelakangan ini banyak sebenarnya mungkin invitation daripada ahli politik untuk mengadakan sidang media dan sebagainya. Dan kita ni sebagai pihak media, kita ni sebagai pengamal media sebagai contohnya, kita juga masih tertakluk kepada PKP dan juga kita masih tertakluk dengan SOP dan sebagainya. Dan ketika media-media ini menghadiri press conference ataupun ataupun menghadiri dari segi event yang telah pun dibuat oleh ahli politik ini, mungkin penjarakan sosial dan juga mungkin SOP itu sukar untuk dipatuhi. Jadi semestinya ia menuntut satu lagi, iaitu di mana gerakan media Merdeka Geram meminta kerjasama semua pihak termasuk agensi kerajaan dan pemimpin politik agar mempertimbangkan sama ada perlu atau tidak mengadakan sidang media secara fizikal sepanjang tempoh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan PKP. Dan Geram dalam kenyataan ini berkata, langkah itu berikutan perkembangan terkini kes positif COVID-19 melibatkan beberapa menteri, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri DUN dan juga pengirim mereka yang secara tidak langsung menindahkan pengamal media kepada risiko menjadi kontak rapat atau kontak kedua. Itu kita melihat kepada keselamatan pihak media yang sering membuat tinjauan dan juga sering membuat liputan-liputan dan sebagai contohnya kita dapat saksikan ketika ini kita ada platform-platform seperti platform media sosial dan juga platform digital ini. Boleh je kalau kita nak buat melalui atas talian dan juga PC itu kita buat Google Meet dan sebagainya, dan ini boleh dilakukan. Susulan itu kita dapat mengurangkan penularan ataupun kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di Fizi. Ya, dan dengan itu di awal pagi ini itu saja dapat kami bawakan kepada anda berita-berita dalam rujukan luar negara. Anda boleh saksikan di astronews.com. Banyak lagi sebenarnya kami nak kongsikan tapi masa sangat mencemburui kita. Sama-sama kita bincangkan untuk kita memastikan bahawa kita berada dalam keadaan persekitaran yang sihat ketika mana PKP dilaksanakan di 6 negeri, di mana yang ada di negeri yang tak dilaksanakan PKP, PKPB dan juga PKPP yang sedang dilaksanakan. Jadi anda juga perlu berhati-hati, beringat sama untuk memastikan bahawa rangkaian jangkitan COVID-19 ini dapat kita putuskan sementara kita tunggu vaksin COVID-19. Dan sekian daripada kami di Awani Pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.